Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak tengok quick review untuk kertas 2 SPM 1449/2 matematik. Jadi banyak tajuk yang akan ditanya dalam kertas 2. Kertas 2 mengandungi 17 soalan, wajib jawab 16. Okey, tajuk yang pertama yang akan saya bincangkan sini ialah tajuk set. Okey, set ni apa yang penting awak kena kenal pasti ataupun awak faham simbol. Okey, yang pertama ni simbol persilangan, maksudnya kalau persilangan ni kawasan dia ada dalam kedua-dua set. Okey, simbol yang kedua simbol kesatuan. Kesatuan ni semua unsur dalam kedua-dua set atau 3 set, tak kira, sama juga maksud dia. Okey, kemudian kalau simbol macam ni, okey, ada koma atas ni dipanggil luar. Luar A ataupun pelengkap bagi A. Katakan kita ada set semester, kita ada A di sini. Jadi mana kawasan untuk pelengkap bagi A? Luar daripada A tetapi dia masih dalam set semester. Kemudian ada beberapa simbol tambahan yang kamu juga perlu tahu. Okey, subset A, subset B. Subset ni bermaksud set yang kecil dalam suatu set yang besar. Maksudnya A ada dalam B, bukan B ada dalam A. Kalau kita nak lukis dia jadi macam ni. Katakan ni set B. Okay. A ada dalam B. Semua A ada dalam B. Okey, untuk tajuk set. Untuk tajuk kedua, persamaan serentak. Jadi soalan persamaan serentak ni dia ada kemungkinan akan hanya ada 2 kaedah yang boleh awak gunakan, atau kalau dia tak bagi tahu awak boleh guna tak boleh guna kaedah metrik, awak boleh guna kaedah metrik. Okey, jadi 3 kaedah. Jadi tajuk persamaan serentak ni dia akan bagi 2 persamaan ataupun dia bagi situasi awak terbitkan persamaan, 2 persamaan. Okey, saya bagi contoh. Katakan ni soalan dia. 2x tambah 6y sama dengan 10. Kalau saya nak tunjuk satu kaedah saja, itu kaedah penghapusan. Okey, sama dengan 11. Jadi kita nak hapuskan salah satu, kita kena samakan perkali. Kalau ni tak sama, jadi kita samakan perkali. Kita darab sahaja yang atas ni dengan 2. Okey, contoh So dia jadi 4x tambah 12y sama dengan 20. Yang bawah kita salin saja. 4x tambah 3y sama dengan 11. Okey, kita garis, kita tolak sebab kita nak masukkan x. Habis. Yang ni 12y tolak 3y dia jadi 9y. 20 tolak 11, 9. So y sama dengan 1. Kemudian kita gantilah y ni ke dalam persamaan yang senang, yang asal tu. Ataupun yang ke bawah ni pun boleh. Jadi kita ganti mana-mana persamaan. Dia akan jadi 2x tambah 6 darab 1, sebab y kita dah dapat sama dengan 10. 2x sama dengan 10 tolak 6, 4x sama dengan 2. Jadi langkah mesti lengkap. Soalan ketiga yang mungkin akan ditanya ialah soalan kuadratik. Jadi kuadratik ni sebenarnya soalan yang melibatkan kuasa 2. Okey, boleh ubah kuasa 2, kita nak cari nilai itu. Tetapi dalam silibus kamu yang KSSM ni, dia boleh tanya juga untuk lukis graf. Jadi kita kena hafal sikit lah. Graf kuadratik ada 2. Okey, satu graf senyum bila XA dia positif, ataupun satu graf masam. Jadi kalau soalan graf ni markah dia mungkin lebih lah. Sebab apa? Apa yang awak perlu tanda pada graf ni ialah pintasan X, pintasan Y. Okey, juga paksi simetri. Ada 3 benda yang penting. Dan kalau banyak lagi markah, dia mungkin minta untuk tanda titik maksimum minimum. Atas ni titik maksimum, bawah ni titik minimum. Okey, kalau yang ni nak cari pintasan ni, awak boleh faktor. Jadi nak faktor guna kalkulator lah. Okey, guna kalkulator itu dengan menggunakan mod 3 kali macam biasalah. Mod 3 kali, saya hanya mengingatkan ni. EQN, pilih 1, kemudian arrow ke kanan, lepas tu pilih degree 2, masukkan A apa, B dan C. Okey, jawapan dia. Jangan lupa kalau soalan kuadratik yang minta faktor, faktorkan. Okey,
Bila awak guna kalkulator, awak akan dapat jawapan. Katakan X sama dengan 2, X sama dengan negatif 5/3. Jadi, yang ni jangan lupa. Tanpa faktor, jawapan tidak dikira. X tolak 2, sebab sini positif, dia jadi negatif. Okey, 3x tambah 5. Ini saya bagi contoh saja untuk soalan kuadratik. Seterusnya soalan graf gerakan. Jadi graf gerakan ni awak belajar di tingkatan 2 dan tingkatan 4. Ada dua jenis. Yang pertama graf jarak lawan masa. Yang kedua graf laju lawan masa. Kedua-dua graf ni kita kena tahu apa yang awak boleh dapat daripada graf ni. Ingat, kalau dia tanya jarak, bagi graf jarak masa, jarak kita baca dari paksi sahaja. Paksi jarak. Okey, contohnya graf macam ni. Okey. Kalau dia tanya masa, kita baca dari paksi. Okey. Kalau dia tanya laju, laju ialah kecerunan. Kecerunan graf. Jadi Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ataupun jarak menegak bahagi jarak mengufuk. Okey, yang rata ni ialah bermaksud subjek atau objek itu berhenti bergerak. Itu maksudnya. Katakan bas, dia berhenti makan dan lain-lain lah. Okey. Seterusnya, kalau graf laju lawan masa, okey, dia akan ada menurun ni, maksud dia kecerunan negatif. Bila kecerunan negatif, kita akan dapat pecutan sebenarnya, atau digunakan perkataan kadar perubahan laju. Pecutan atau kadar perubahan laju. Okey. Dia kita cari kecerunan juga. Kecerunan juga, dan dia ada negatif. Negatif tu bila menurun bermaksud suatu zarah atau kenderaan tu semakin memperlahankan pergerakan dia. Okey, apa maksud bila dia rata macam ni? Maksud dia yang tadi dia tak bergerak, ini dia bergerak tetapi dengan laju yang seragam. Okey, faham di situ. Dan kalau dia nak jarak, okey, jarak ialah luas di bawah graf. Jadi kita kena tahu formula untuk trapezium lah. Selalu dia guna trapezium, atau kalau kita tak tahu, kita boleh pecahkan dia kepada segi 3 dan segi 4. Okey. Dan soalan ni saya nak pesan awak ingatkan tentang unit. Kalau soalan dia nak perangkat awak, dia akan bezakan unit dia, kena tukar dulu unit. Okey, itu yang penting. Seterusnya soalan kebarangkalian. Jadi kebarangkalian ni saya ringkaskan KB saja. Okey, lately saya tengok soalan percubaan negeri dia banyak buat 3 diagram. Okey, 3 diagram ni dia suruh isi kat sini. Kotak. Okey, dia punya kebarangkalian lah. Kemudian sebab kita belajar kebarangkalian peristiwa bergabung, jadi akan ada cabang yang kedua. Okey, isi lagi sini, dan kemudian di hujung ni dipanggil kesudahan mungkin ataupun ruang sampel. Okey. Jadi kebarangkalian ni sebenarnya suatu peristiwa tu per dengan semua peristiwa yang mungkin. Okey. Ataupun semua kesudahan yang mungkin. Jadi saya nak ingatkan awak, saya selalu pesan dia akan ada katakan mi dan mi. Contoh dia nak beli dah, mi dan mi. Okey, saya tak ingat soalan negeri mana. Okey. Jadi dan ni kita guna simbol darab. Katakan 2/3, 1/2. Okay, mi dan mi. Contoh kan, dia nak minta makanan. Daripada 3 pinggan tu ada makanan, ada 2 pinggan mi. Okey. Ataupun kalau ada pilihan lain, contohnya soalan lain katakan warna yang sama. Kebarangkalian memilih pinggan yang berwarna sama, contoh biru dan biru, atau ada perkataan atau, katakan ada 2 pinggan yang sama warna, merah dan merah. Jadi biru dan biru, dan ni diguna darab sama macam tadi, atau ni kita kena ganti dengan tambah. Okey, jadi 2 pengiraan lah kita kena buat. Okey, ni untuk kebarangkalian. Okey, soalan yang tak lekang dik panas, tak lapuk dik hujan. Soalan isi padu. Dari sekolah rendah lagi awak dah belajar isi padu. Kena ingat rumus isi padu
kecuali isi pada cuboid dan cube ada di hadapan booklet soalan. Jadi minta tengok soalan isi padu, dia boleh tanya macam-macam pattern lah. Kalau biasanya dia akan tanya, okey, dia akan kata jumlah. Okey, jumlah. Jumlah tu sendiri awak dah tahu jumlah isi padu. Dia bukan satu bentuk kalau sekolah rendah awak belajar satu bentuk je. Yang ni dia akan cantumkan dua bentuk lah. Jumlah isi padu jadi tambah. Okey, soalan yang kedua, isi padu yang tinggal. Yang ni soalan yang katakan ada cuboid kayu, kayu berbentuk cube, dia buang cone. Jadi berapa isi padu yang tinggal? Jadi tolak lah. Okey. Kalau dia nak soalan kebat, dia akan tanya, dia pasti guna jumlah dan ataupun isi padu yang tinggal, tapi dia tanya jejari. Okey, dia mungkin tanya panjang sisi, diameter dan lain-lain. Ingat soalan ada macam-macam jenis. Dan lagi satu yang terakhir, lately dia akan tuang air. Katakan dari bentuk silinder dituangkan dalam bentuk cuboid dan lain-lain. Okey, sama. Asasnya masih sama. Seterusnya soalan penjelmaan. Okey, penjelmaan kita tahu penjelmaan ni belajar dari tingkatan 2 kemudian disambung semula ke tingkatan 5. Penjelmaan ni ada 4 yang utama, iaitu yang pertama translasi. Okey, yang nombor 2 pantulan, yang lebih senang lah berbanding yang 2 lagi. Nombor 3 putaran. Dan yang keempat pembesaran. Ingat untuk silibus baru KSSM ada banyak benda yang awak perlu tahu. Boleh tengok buku teks kata 5, teselasi, isometri and so on. Jadi baca balik teselasi, apa maksud teselasi dan seterusnya. Okey, translasi ni dia lebih senang lah. Dia nak hurai pun translasi, katakan 4, 3 vektor dia tulis macam ni. Pantulan ni dia kena ada paksi pantulan. Saya selalu sebut cermin. Okey, putaran ni dia kena ada pusat putaran, arah ikut jam atau lawan jam. Okey. Pembesaran dia juga kena ada pusat dan dia kena ada faktor skala. Okey, ingat untuk soalan huraian, ejaan tak boleh salah, kena betul. Okey, apa lagi yang dia boleh tanya? Okey, luas. Luas ada rumus diberi, dia kata apa? Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Apa K? K ialah faktor skala. Soalan seterusnya, ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah, soalan tingkatan 4. Okey. Yang ni sebenarnya tajuk yang agak baru. Biasanya dia melibatkan di graf lah, disuluki graf. Awak kena ingat ada perkataan yang selalu ditanya, katakan lebih besar daripada, it's easy lah. Kita guna simbol. Simbol dia ada 4 simbol lah. Lebih besar daripada, lebih kecil daripada, apa lagi? Tidak kurang, maksudnya tidak kurang, lebih lah. Ataupun sekurang-kurangnya. Okey, selebih-lebihnya. Okey, dan banyak simbol lagi. Jadi kena ingat lagi satu, bila nak melorek, lukis tu satu hal lah. Nak melorek, bila lebih besar, dia atas atau kanan. Okey. Kalau ni bawah dan kiri. Okey, yang ni sama macam atas. Bila ada sama dengan ni, beza dia dengan tak ada sama dengan. Sama dengan ni menunjukkan garis yang awak perlu lukis tu garis solid. Okey, kalau tak ada, dia garis dotted line. Garis putus-putus. Ini pun penting. Nak lukis graf kena wajib guna pembaris, skala mesti betul dan seterusnya. Okey. Tajuk seterusnya ialah penakkulan logik. Penakkulan logik ni terlalu banyak lah awak kena tahu. Penakkulan logik ni hanya satu tajuk diajar di tingkatan 4. Okey. Dia akan ada soalan yang awak perlu tahu yang palsu benar. Ejaan mesti betul saya ingatkan lagi sekali untuk tajuk ni juga.
palsu benar, bukan dan, palsu benar. Okey, kemudian dia akan ada soalan implikasi. Okey, ingat implikasi. Jika A, katakan implikasi tu, implikasi ni dia suruh tulis dua. A jika dan hanya jika B. Implikasi dia yang pertama, jika A maka B. Okey, walau macam, ingat A, B ni walau sepanjang mana pun A ni awak kena salin semua. Sama juga dengan B. Jangan cut. Kita salin. Yang ni je boleh cut. Saya selalu pesan kat pelajar saya, cut up this one. Supaya tak salin. Dia cuma jika maka. Okey. Implikasi kedua, jika B maka A. Okey, apa lagi awak perlu tahu? Okey, akas. Saya selalu pesan kat pelajar saya, PASK. Penyataan ni selalu dia guna perkataan implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Okey, kata yang ni dia akan bagi macam ni. Jika A maka B. Okey, B. Okey, akas dia terbalik. Jika B maka A. Okey, masuk Dewan Periksa, terus tulis. Tak kira apa soalan dia tanya. Kalau dia tanya songsangan, awak kena start dari awal kalau awak tak ingat. Yang ni jika bukan A. Bukan ni jangan ingat dia selalu guna bukan lah. Dia boleh guna tak sama dengan, tidak. Okey, simbol, slash. Okey, jika bukan A maka bukan B. Kontrapositif. Jika bukan B maka bukan A. Ini macam CV dia. Okey. Okey, apa lagi yang boleh ditanya? Premis. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Okey, premis ni kena baca semula dan logik, biar logik masuk dalam ayat tu. Okey, kemudian dia kata suruh buat kesimpulan. Okey, ingat kesimpulan. Kalau ada awak tengok nombor yang orang Kelantan kata berjujuk tu. Kita tengok yang tak berubah, katakan okey. Yang tak berubah tu kita salin. Yang ni berubah. Jadi yang tak berubah kita salin. Yang berubah kita ganti dengan N. Yang tak berubah kita salin. Kemudian jangan lupa untuk define apa itu N. 1, 2, 3, dot, 3 dots at least. Okey. Soalan seterusnya bahagian statistik. Statistik ni terlalu banyak benda yang dia boleh tanya. Okey. Awak belajar statistik ni dari tingkatan 1, 2, 3, semua ada. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, statistik ni dia akan tanya mean. Okey, mean ingat purata. Median tengah-tengah. Mode paling banyak muncul. Yang ni tingkatan 1, 2, tingkatan 2 tak silap saya. Kemudian kalau naik ke, ingat kalau untuk kira median kena susun dulu. Okey. Jangan lupa selepas median dia boleh tanya kuartil pertama, kena susun juga menaik. Kuartil ketiga. Okey, kuartil pertama, selepas kita dah jumpa median tengah-tengah, kita tengok sebelah kiri, kita tengok pula tengah-tengah, yang belah kiri tu yang mana? K1. K3 kita tengok sebelah kanan selepas median. Kita tengok tengah-tengah dia. K3, kalau nak cari julat antara kuartil, K3 tolak K1. Okey, kemudian ada banyak benda boleh kena lukis. Selain daripada tu, lupa dah kira mean, boleh ditanya variance, formula ada tak silap saya variance, sisihan piawai. Okey, kena tengok balik. Saya cuma review sahaja, saya bukan nak tunjuk satu-satu. Okey, kemudian dia boleh suruh awak lukis plot kotak, plot titik, plot batang daun. Banyaklah. Kotak, titik. Kotak kena relate balik dengan yang ni. Kotak dia nak ni, dia nak ni, dia nak ni. Julat. Julat saya lupa. Julat nilai paling besar tolak nilai paling kecil. Plot titik ada titik lah. Kemudian batang daun. Kena tahu, semua kena tahu. Tak tahu lagi, Google lagi.
Okey, batang daun. Kemudian dia boleh histogram, lukis histogram. Histogram yang macam ni quick review macam ni. Apa ni? Sempadan atas lawan dengan kekerapan. Kemudian selain daripada histogram, poligon kekerapan sama juga kekerapan lawan dengan okey, yang ni titik tengah. Ini wajib titik tengah. Kemudian plot titik, okey, kita guna pembaris sambung dia jadi macam tu. Okay, this one we call poligon kekerapan. Kemudian ada ogive kekerapan longgokan. Ini lain kekerapan longgokan lawan sempadan atas. Okey, bentuk dia tak boleh guna pembaris, kita plot titik kemudian kita sambung. Okey, lately soalan KSSM histogram, apa dipanggil, histogram yang ni kekerapan, histogram longgokan dia semakin naik. Okey, like that. Kemudian dia suruh lukis, boleh ingat lukis ogive atas ni, dia kena mula dari sini. Nampak tak saya ambil dari mana? Yang hujung-hujung ni je. Okey, sambung macam tu Okey, ini untuk statistik. Okey, seterusnya soalan yang paling kita risau sekali. Keuangan. Keuangan ni awak dah belajar di tingkatan 3, 4 dan 5. Jadi semua dia boleh tanya. Biasanya soalan keuangan diletak di soalan 16 dan 17, soalan pilihan. Okey, tapi dia mungkin juga ditanya di objektif mungkin, dan juga di bahagian 1 hingga 15 juga mungkin. Jadi soalan keuangan Okey, soalan keuangan ni dia tanya, kalau soalan tingkatan 3 dia lebih kepada saham. Okey, tengok balik saham, buka YouTube je boleh tengok pinjaman kenderaan, berapa nak dapat, berapa interest, berapa kadar bunga dia, kadar interest lah panggil dalam bahasa Melayu, berapa sebulan kena bayar berapa, ambil berapa tahun. Okey. Kemudian kalau tingkatan 4, ni tingkatan 3, tingkatan 4 dia tanya tentang pelan keuangan. Ingat apa itu pendapatan aktif, gaji, allowance, commission tu yang aktif, pendapatan pasif, sewa, faedah dividen, lepas tu perbelanjaan tetap dia apa, yang tetap bayar rumah, bayar kereta, simpanan itu tetap. Itu tak boleh ubah. Kalau pendapatan tidak perbelanjaan tidak tetap, yang boleh berubah contohnya makanan, minyak, melancong, okey, anak-anak dan lain-lain. Okey. Untuk tingkatan 5 ni yang ni baca buku teks semua. Soalan insurans dan percukaian. Awak kena tahu apa insurans arm. Insurans arm ialah insurans motor, kebakaran, perubatan kesihatan, kemalangan diri, perjalanan. Okey, kena tahu kira insurans kereta, kenderaan, CC berapa, tahu tengok jadual. Okey, insurans kesihatan juga kena tahu. Okey, insurans kesihatan kalau co-insurance, okay. Kemudian ada deductible, okay. Sama juga dengan insurans perumahan. Soalan yang selalu ditanya, insurans yang kita bayar untuk rumah, kebakaran dan lain-lain. Insurans perubatan, kita tahu itu review balik buku teks. Okay, percukaian, soalan yang selalu ditanya, percukaian. Okay, percukaian ni dia favourite dia. Okay, cukai berasingan atau cukai bersama. Cukai berasingan lebih sesuai, saya ingatkan awak, kerana lebih murah. Okey, nak cukai kena tahu, nak kira cukai pendapatan kena tahu tengok jadual. Review balik buku teks. Okey, cara dia. Apa yang boleh ditolak, apa pengecualian cukai, apa itu rebate, bila nak kira nak tolak rebate masa mana. Okey, saya cuma bagi tahu. Saya nak bagi tahu sini semua tak mungkin. Semua benda saya boleh bagi tahu dalam masa yang singkat. Okey, itu untuk keuangan. Seterusnya jangan lupa soalan matriks.
Matrix ni kalau dibagi direct memang senang. Kalau dibagi dalam bentuk masalah, mesti bentukkan dengan betul lah. Okey, kena keluarkan persamaan dulu maksud saya. Okey, katakan dia bagi saya quick review juga ni. 6y sama dengan 10. Okey, 4x tambah, dia kena bentukkan persamaan sampai jadi macam ni lah baru boleh buat matrik. Selagi dia tak bentuk susunan dia macam ni, awak tak boleh buat matrik. Okey, dia dulu 2 perkali saja, jangan masukkan xy di sini. Okey, yang kedua, kurungan mesti betul, tanda sama dengan juga mesti betul. Kalau tak, walaupun jawapan nak betul, kaedah tak sistematik, tak ikut skema dia akan salah. Okey, yang ni xy sama dengan 1 per yang ni a, kita kata a, b, c di 1 per AD tolak BC. Jadi kita tulis 2 darab 3 tolak 6 darab 4. Okey, yang ni tukar tempat 3, 2. Tukar tanda, negatif 6, negatif 4. Kalau positif jadi negatif, jadi tukar tanda. Negatif jadi positif. Okey, yang ni 10, 11. Okey, 6 tolak 24. Negatif 18. Okey, 3 darab 10. 3 darab 10, saya salah buat macam ni. Ekor darab ekor tambah kepala darab kepala anak panah. 3 darab 10, 30 tolak 66. 30 tolak 66 negatif 24. Betul? Salah, jawapan dia negatif 36. Okey, negatif 36. Yang ni negatif 4 darab 10, negatif 40 tambah, yang ni tambah 2 darab 11. Negatif 40 tambah 22. Negatif 18. Okey, tulis ni. Kemudian awak darab masuk. Negatif 1 per 18 darab negatif 36. Jawapan dia 2. Okey, negatif 18 bagi negatif 18 ataupun negatif 1 per 18 darab negatif 18, jawapan dia 1. Jangan tinggal jawapan macam ni. Kalau tinggal jawapan macam ni, awak akan hilang satu markah. So, keluarkan x sama dengan 2, y sama dengan 1. Jangan hilangkan markah yang sepatutnya awak dapat. Jadi, kena ikut betul-betul. Okey. Soalan terakhir yang saya nak review di sini ialah dari bab plan donghakan. Plan donghakan ni sebenarnya awak dah belajar di tingkatan 3 dan dia tak ada lagi di tingkatan 5. Okey. Plan donghakan ni hanya melukis sahaja, melukis plan. Plan, ingat, plan di dari atas ikut tapak. Katakan tapak bentuk tu macam ni, segi 4. Jadi kita ikut betul-betul. Ukuran kena tepat. Katakan 3, 6. Jadi kena ukur 3, 6. 3 ni dia mula dari kosong, bukan daripada 1 1 hingga 3, kosong hingga 3, sama juga kosong hingga 6. Katakan ada garis di sini. Okey. Okey, kena kalau orang kata kena siku, kena 90 degrees di sini. Sudut garis semua tak nak macam ni, tak nak. Dia kena straight line, tanpa double line, tanpa crooked line. Kena rapat, tak boleh lebih untuk dapat markah penuh. Plan. Okey, untuk donghakan X atau Y, kadang-kadang dia hanya suruh lukis satu sahaja, kadang dua-dua, depends on the question. Dia berada pada soalan nombor berapa. Kalau soalan yang banyak markah, mungkin dah kena lukis dua-dua atau tiga-tiga. Okey, ingat, kalau ada garis putus-putus, let's say, garis putus-putus ni bila kita nak lukis, bila kita tak nampak. Sisi tu ada, tapi kita tak nampak, terlindung. Jadi kita buat garis putus-putus. Contoh je ni. Okey, cuma kena ingatkan, masa di tingkatan 3, awak belajar melukis di atas paksi. Okey, ni saya nak remind sekali. Katalah dia lukis plan di sini. Biasanya dia bagi satu. Bentuklah plan. Okey. Tugas awak ialah menyambung sahaja. Jadi ingat sebelum transfer lukisan ke atas grid atau ke atas paksi ataupun nak lukis sesuatu, lakar dulu. Lakar tu maksud saya
lukis dengan pensel tanpa pembaris, tapi tulis ukuran dia, bentuk yang awak akan transform menjadi perfect picture. Okey, kalau dia bagi paksi macam ni, di sini ada awak kena lukis unjuran. Unjuran ni awak guna pensel dengan light sahaja. Orang Kelantan kata bobo napuk. Okey. Dia kena ada macam awak, kalau awak nak jahit baju, dia ada tepi, basi kat tepi tu. Okey, ni basi dia. Sini dia akan lukis ni 45 darjah. Kalau dia tak buat, awak kena buat sendiri. 45 darjah ni gunalah protractor ke, guna jangka sudut, jangka lukis pun boleh. Okey, buat itu. Lepas tu unjur semua. Unjur semua. Jadi untuk rajah diorang akan X dan Y, kita yang ni mungkin kena ukur lagi lah dari segi tinggi. Untuk diorang akan Y ni kita tak perlu ukur dah. Kita ikut sahaja unjuran dia. Sebenarnya dengan kaedah ni dia lagi cantik, lagi kemas lukisan awak. Tapi kalau dia tak minta lukis macam ni, I think you can draw like this, satu-satu. Okay. Jadi cukup lah untuk tajuk yang mungkin akan keluar. Sebenarnya saya bagi tajuk yang senang, tajuk yang susah kena baca sendiri lah. Itulah, cikgu pun tak ada nak duga soalan apa yang keluar. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.